Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ta'ala. Maka jika dikata oleh syaitan, wah, Tuhan tidak berhenti-hentilah kerjanya, jawabnya, ya, Tuhan tidak berhenti kerjanya. Firman Allah Ta'ala, kulla yawmin huwa fi sya'n. Artinya pada tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, yaitu Allah Ta'ala dalam pekerjaannya. Maka jika dikata oleh syaitan, wah, teruklah Tuhan bekerja banyak, tidak berhenti-henti, jawabnya, Tuhan tidak ada padanya teruk dan penat, letih, susah, payah. Kerana teruk, penat, letih, susah, payah itu sifat yang baharu. Maka jika Tuhan itu teruk, penat, letih, susah, payah, nescaya semacamlah dengan yang baharu, iaitu mustahil. Telah terdahulu sebutnya wajib Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadis. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, dia kurniakan kita keberadaan atas muka bumi ini. Alhamdulillah, semua tu dengan limpah kurnia dia dan pemberian daripada dia semata-mata. Dapat pula bersama dengan tu Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Dan dimudahkan pada kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi dia sedarkan hati sanubari kita pada dia, perasa dengan ke dia, bahkan sentiasa cerah mata hati melihat anugerah dan pemberian dia kepada kita setiap masa. Alhamdulillah. Itulah dikatakan iman pada Allah Subhanahu wa taala, melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kelangsungan minat, kalobaan, tamak untuk berada dalam majlis-majlis yang mulia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah pula tu. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini, meneruskan bacaan daripada kitab Aku Iman ni. Maka jika dikata oleh syaitan, wah, Tuhan tidak berhenti-hentilah kerjanya, jawabnya, ya. Ada sekalian kita nak sambung ni, asal bicara kita permasalahan wahdaniyah, terdekat mengenai wahdatul af'al, wahid bil af'al. Wajib kita i'tiqad Allah saja ada quwwah, makhluk tak ada quwwah. Semua yang ada pada makhluk ni, quwwah kita adalah anugerah daripada Allah Ta'ala.
Kita punya prinsip hidup la haula wala quwata illa billah. Quwwah ni milik Allah Ta'ala saja. Jadi apa yang ada pada kita tidak ada melainkan hanyalah sekadar anugerah dan pemberian Allah. Andai kata tak ada apa anugerah Allah Ta'ala ke kita, tak ada apalah kita. Dan apa saja kita dan pada makhluk ni Allah Ta'ala buat, dan tentulah apa perbuatan yang ada pada kita semua adalah perbuatan Allah. Daripada situlah dia nak lanjutkan apa kita nak bicara ni. Khasnya didatangkan dalam bentuk ragu-ragu dan syak pada berakidah ini. Khasnya datang keraguan ni, bisikan ni, hayalan ini, lintasan hati macam ni daripada iblis lah. Iblis kerja dia rosakkan akidah kita. Dia akan palingkan kita daripada apa-apa pegangan pada Allah Ta'ala. Dan dia akan gunakan alat dia untuk palingkan kita daripada Allah Ta'ala ni. Apa dia? Sekeliling kita. Begitu juga apa yang kita tengok dengan mata kasar. Ataupun kita berfikir secara lahiriah, tengok zahir, pandangan mata zahir, tanpa menyingkap siapa yang mengatur di sebaliknya. Dan tak faham kita prinsip-prinsip ketuhanan. Ini tempat-tempat boleh didatangi oleh ragu. Dan ragu ni atas jalan sebab memang kerja datang daripada iblis. Dia datang keraguan. Dan keraguan ni kita bukan perasan dia datang tu, tapi datang dalam bentuk boleh ada lintasan fikiran, benda-benda macam ni. Memang adalah antara rupa gangguan-gangguan daripada iblis, syaitan. Wajib diri kita jaga daripada gangguan syaitan ni. Tu macam mana nak jaga daripada gangguan syaitan? Boleh tembuk dia, boleh sepak dia, boleh ikat dia, berdiri kepala dia sekali. Senang kita. Bukan macam tu kaedah nak mengelak diri daripada iblis syaitan. Kaedah dia disebut oleh para ulama, kesimpulan daripada Quran hadis. Senang je nak minta elak gangguan daripada syaitan ni. Macam mana? Ya. Ingat Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala, syaitan lari. Dia ada dua bahasa, ingat dan zikir. Jadi zikir ingat, sebut. Ingatan ke Allah Ta'ala, zikir lari. Dengan faham siapa Allah Ta'ala, akidah betul dengan Allah Ta'ala, iblis lari. Antara iblis lari, sebut kalimah Allah, azan, dia lari. Tapi sekejap kan. Lagi dua azan lari, habis azan lari pula. Dia kata 4 jam boleh lari. Habis-habis azan main selalu. Itu sebut Allah, dia lari, tapi bukan lari sebab tu, hidup belakang kita. Itu bahasa-bahasa tutup guru kita lah. Hati kita lalai je macam mana? Dia masuk balik. Jadi dia dengan kita ni, kalau kita tak ada zikir, tak ingat Allah Ta'ala, sahabat karib lah. Kita tak perasan dia ada dalam hati sanubari kita. Kita rasa macam kita dah lawan syaitan. Rupanya syaitan, kita tu syaitan siap dah. Oh, kasar sikit lah. Macam mana nak kenal kita syaitan tak syaitan? Akidah macam syaitan. Kita tak sembah lah tokong, tak sembah lah tok ekong, tapi hati kita tak isbatkan Allah Ta'ala. Itu dia, sakit dia. Kaedah nak mengenal kita punya gangguan syaitan kat kita ni, apa dia? Memang kita tak sembah tokong, tak sembah duit, tak sembah dunia, tak sembah pangkat, tak sembah populariti, tapi tak isbat Allah Ta'ala. Tu kena gangguan syaitan tu. Jadi macam mana nak isbat Allah Ta'ala? Kena full precaution, kena banyak sedar dengan Allah Ta'ala, kena banyak masa untuk Allah Ta'ala, kena susunlah tu cara kaifiat hidup kita ni lain daripada yang biasa kita buat. Kena luar biasa sikit. Bahkan luar biasa tu ke arah mana? Ke arah macam mana supaya Allah boleh diingat. Ulama ajar macam lah. Yang kalau kita sebut dengan ikutan zahir ni, baca Quran, ada zikir, wirid, doa, itu zahir. Batin macam mana?
Kena sentiasa tafakur, musyahadah, muraqabah. Ada istilah-istilahnya tu. Apa benda tu? Asal kaedah mudah sebut apa? Istidah, hadirkan sentiasa apa? Allah dia jadikan aku ni makhluk dia, anta rabbi. Betul lupa ke Allah Ta'ala, astagfirullah. Siapa? Allah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Ya Allah, kau yang tak bagi aku, kau yang bagi ada aku, kau yang ada melihat, kau yang melihat aku, kau yang mendengar aku, segala-galanya daripada-Mu ya Allah. La ilaha illallah. Kena banyak bizikrillah macam ni, syaitan lari. Quran menyebut wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingati aku, antara umum makna ayat tu mana? Ingat tu apa? Tak zikir ke Allah Ta'ala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada ingat Allah Ta'ala, dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan himpunkan dia di akhirat esok di padang mahsyar dalam keadaan buta. Kenapa pula buta pula kat sana? Man kana fi hadhihi dunya, man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa kat sini buta, kat sana buta. Bukan buta mata tu. Buta apa? Buta hati. Kenapa lah buta hati? Hati tak hadir pada Rabbi. Hati tak ada rasa perasaan bergantung pada ilahi. Hati tak perasan ke Allah Ta'ala. Hati tak sedar ke Allah Ta'ala. Ini nama dia buta hati. Buta hati kat sini, akhirat esok buta. Buta macam mana nak bagi celik di akhirat esok? Bagi jangan buta mata hati. Jadi tak bagi buta mata hati macam mana? Kaifiat dia? Fikir. Antaranya fikir, istihdar. Nak fikir apa? Ngaji, faham, mujahadah untuk dapat ilmu. Kena ada sabab, kena ingat semua pembahasan ilmu, hadir, latih, sampai tak mungkin Allah Ta'ala dilupa. Hadanallah ila siratal mustaqim. Ini formula ulama kita bagi tuan lengkap. Saya sendiri kalau nisbah mengaji, tutup guru sebut ni bukan seorang dua tutup guru kan. Yang rasmi saya mengaji dua tutup guru seorang lah. Tapi macam inilah sebutan mereka, macam inilah ajaran mereka, macam inilah akidah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masalahnya kat kita, panduan dia dah bagi, ilmu dia dah bagi, yang jadi halangan tu apa dia? Kita nafsu, nak zikir malah, Quran malah, fikir malah. Untuk kau Ta'ala ni, dia jadi macam beban. Tapi kalau selain pada Allah Ta'ala, enjoy je. Itu adalah tempat muhasabah kita. Nak tengok hati sanubari kita. Kita punya perjalanan ni betul ke gelong ke? Mudah Allah Ta'ala udahkan kita situ. Jadi antara bila kita faham ni, antara kita kalau istilahnya tak kuat ke Allah Ta'ala, hati sanubari ini akan sentiasa didatangi syaitan dan datangkan macam-macam was-was dan fikiran. Kalau saya buat misal, selain benda hal dia sebut ni, pasal kita bicara nak baca ni khas tentang ba'afa'al kan. Misal kalau kita belajar akidah Allah yang bagi kenyang, bukan makanan yang bagi kenyang. Iblis kata apa? Kita pula tak zikir. Okay. Kau lapar tengok cari nasi dengan kau. Ke Allah Ta'ala bagi kenyang? Kita pun tidak. Ni apa benda ni Allah bagi kenyang? Kalau nisbah terima ilmu dah terima, tapi nak isbat ke Allah Ta'ala tu tak ada. Satu, the power of zikir ni sebut ulama apa dia? Dengar ada zikir baru boleh isbat ke Allah Ta'ala. Tanpa zikir nak isbat ke Allah Ta'ala tu tak boleh. Walaupun kita tak nafikan sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala, kita tak sembah selain pada Allah Ta'ala, tapi hati ni tak boleh betul-betul nak isbat
nak yakin dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita. Boleh faham tak kau? Hadanallah. Satu, cari jalan macam mana supaya boleh hadam kita ni. Supaya boleh hilangkan gangguan daripada iblis ni. Baik. Nisbah amalan macam tu. Nisbah ilmu kena selesai tak? Kalau datanglah lintasan fikiran macam-macam persoalan dalam bab akidah ni, wajib selesaikan. Kalau tidak, haru satu-satu diganggu. Antaranya macam ni di atas kita kata Allah dia buat manusia dan semua perbuatan yang ada atas muka bumi ni Allah yang buat. Bayang kalau manusia dia berapa bilion, 10 triliun adalah itu. Macam mana? Semua tu dalam usaha Allah Ta'ala. Kita nak kawal kereta sebiji orang bayar. Turun masuk parit, turun langgar batu, turun langgar katak pun langgar. Contohlah nak atur, nak kontrol trilion punya makhluk macam mana? Semua itu cerita manusia je. Makhluk lain, wallahu khalaqakum, Allah cipta kamu. Maksudnya makhluk ni semua ciptaan Allah. Dan ma ta'malun, apa perbuatan yang ada pada kita tiada lain melainkan anugerah pada Allah Ta'ala belaka. Atas kita fahamnya tu, iblis antara dia datangkan was-was macam ni. Orang benda Tuhan tak berhenti-hentilah kerjanya ya. Sibuk lah dia. Dah kita, dia buat kita, lepas tu perbuatan kita dia buat, dia tak henti-hentilah nak urus kita. Apa jawabnya? Ya, memang. Dan semua datang daripada Allah Ta'ala. Tentulah Allah setiap detik dan saat, bukan dia guna bahasa macam mana, bukan dia relax. Maksud masuk bukan relax tu, semua apa yang ada atas muka bumi ni adalah aturan dan mentadbiran dia. Dia bukan bila dibuat untuk dia relax dia, semua alam ikut macam mana peraturan. Subhanallah. Seolah-olah alam ni yang mengatur. Seolah-olah alam ni ada aturan sendiri. Subhanallah. Bukan macam tu. Allah dia buat alam, dia yang malik alam. Dia yang Malikus samawati wal ard, Malikul muluk. Dia yang memilih. Pasal apa dia memilih? Dia jadikan kita, dia milik kita. Bukan saja dia Malik, tapi dia ialah Rabb, dia takbir. Milik satu hal, tak ada satu pun makhluk yang bukan milik Allah Ta'ala. Semua daripada Allah Ta'ala. So kita milik Allah. Dan bila kita dah milik Allah Ta'ala, tentulah apa saja yang ada pada kita dan apa perbuatan kita, semua datang pada dia. Baik. Jadi syaitan akan tanya tu, Allah Ta'ala ni tak berhenti-hentilah buat kerja. Kita jawab, ya memang itu. Cuma atas bahasa sebut tadi, saya guna bahasa apa? Allah Ta'ala dia bukan relax. Bukan relax pula, taklah dengan mana dia duduk kerja itu sibuk, maksudnya letih lah dia. Itu yang bagi kita tambah beberapa soalan untuk bab tu. Kaedah kita macam mana? Subhanallah, letih dah penat. Subhanallah, Allah Ta'ala dengan sebab dia urus makhluk ni, dan semua makhluk ni Allah buat, dan perbuatan makhluk pun Allah Ta'ala buat, maka dengan tu jadi sibuk dia. Subhanallah. Tidak mensibukkan dia tu tak, tapi memang semua makhluk adalah ciptaan dia, dan semua makhluk ni adalah kalau ada hasil perbuatan adalah daripada daya keupayaan Allah Ta'ala, bekalkan semua daripada Allah Ta'ala. Itu yang dia kata tak berhenti-henti dah Allah Ta'ala kerja. Ya, Tuhan memang tak berhenti kerja. Itu yang tak berhenti kerja maksudnya bukan ada waktu ketika dia relax tak buat kerja apa. Subhanallah, Subhanallah. Apa dalil Quran? Ni dalil Quran sekali lalu nak menunjukkan kata Allah Ta'ala setiap detik dan masa, setiap saat, memang semua yang ada atas muka bumi, langit, alam, cakrawala, kursi, aras, semua, siapa takbir, siapa atur? Allah. Semua pekerjaan apa? Allah. Malaikat turun bagi rahmat apa? Urusan apa? Allah. Semua hak dia. Dalil
Kulla yaumin huwa fi sya'n. Daripada surah Ar-Rahman, terjemahnya kulla yaum, asal terjemah tiap-tiap hari. Sebut tiap-tiap hari itu atas kiraan kita. Kalau sebut tak sebut hari, nak sebut apa lagi kan? Pasal yang antara masa ni, bahasa lain kita sebut setiap saat. Itulah yang orang Ta'ala sebut tu nak memahamkan kita. Allah bukan dilalui oleh masa, bukan dilalui berada di tempat, tapi dia nak bahasakan diri dia, nisbah takbiran dia, dia guna bahasa kulla yaum, tiap-tiap hari, ataupun dengan bahasa lain, yaum tu bukan makna hari tapi dengan makna zaman. Setiap masa Allah Ta'ala dalam pekerjaan, fi sya'nin, masuk ke dalam pekerjaan ni, dalam urusan ni, dia ada urusan dia. Apa urusan dia? Kalau umum Quran, yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah Ta'ala dia yang takbir segala urusan minas samai ilal ard, daripada langit ke dunia. Siapa urus? Allah. Apa yang dia urus? Segala-gala. Isbah menjadi, mana yang nak mati, mana yang nak hidup. Atas tugasan yang kita wajib beriman, ada dengan istilah para malaikat. Para malaikat pun sebenarnya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Jadi siapa urus? Allah ke malaikat? Allah. Tapi macam mana pun ada bab ghaib, wajib imani adanya malaikat dengan urusan-urusan tertentu. Wajib beriman dengan malaikat tu, kata wajib beriman. Asal iman kita kat siapa? Allah aja. Waktu bila takbir tu Allah Ta'ala beri kat Jibril misalnya, Mikail, Israfil, Israel dengan tugas masing-masing. Sebenarnya atas kita bicara tauhid, hakikat apa dia? Sebenarnya siapa takbir? Allah ke malaikat? Allah. Dan untuk perintah satu, tu yang kata Allah Ta'ala dia buat malaikat bukan bantu dia untuk perintah. Dia tak hajat bawa dia malaikat, tapi dia buat malaikat. Dia buat malaikat. Tu akidah nak pegang-pegang tu. Dia buat malaikat bukan dia atas dia berhajat pada malaikat, dia perlu pada malaikat bantu malaikat meringankan kerja dia. Subhanallah. Tak ada istilah Allah perlukan siapa meringankan kerja dia. Pasal bila dia buat makhluk, memang makhluk buatan dia, tentulah apa saja yang ada pada makhluk semua adalah datang nak anugerah daripada dia. Baik rupa baik, buruk apa disebut lepas lah. Okey. Jadi asal nak faham ialah Allah Ta'ala setiap detik masa ada urusan dia. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Dia lah mengurus segala urusan langit bumi. Sebut langit bumi itu atas kaedah kita tu tengok langit bumi dia. Kalau disebut kursi arash lagi, memang sebenarnya daripada arash sampailah dah arash Allah Ta'ala takbir semua semua apa? Semua makhluk. Allah yang jadi, Allah yang gerakkan, Allah Ta'ala yang uruskan. Nisbah kita nak memperakui, mengiktiraf siapa Allah Ta'ala. Masya Allah hebatnya Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Semua urusan dia. Kalau katalah kita kata ada ikan 100 ekor, berenang dia sama je. 100 ekor tu siapa yang urus? Allah. Bagi jadi buat Allah, urus ikan gerak tu serentak. Itu 100 ekor. Ikan 100 ekor kan? Semua takbiran dia. Satu saya ngaji atas nak faham ni, untuk faham tu ya. Kalau ada saya ngaji, kalau ngaji sebelah kita Malaysia ni, dia kata apa? Tu kita makhluk ni, kalau nisbah urusan kita ibarat kita. Allah. Kita ni ibarat wayang kulit. Allah yang takbir. Tok ibarat macam tok dalang main wayang kulit. Bahasa lah kan. Jangan nak faham orang Ta'ala tok dalang pula. Tok dalang tu istilah wayang kulit kan. Wayang kulit tau. Yang wayang kulit lah. Kena urai lah. Itu Nusantara punya misal.
Kalau lagi India, kata dia, kita ni macam papet yang ada tali tu, yang ada kayu palang 4 segi tu, kan ada tali tu. Kan? Papet tu gerak. Siapa yang gerak kan? Siapa yang gerak kan? Orang yang main papet. Papet tu, papet patung tu lah yang ada tali tu. Itu bawa seekor papet seekor. Berapa papet ada? Siapa tak ambil? La ilaha illallah. Kita main satu anak patung tak pandai. Buah sarung gini dah lah kan. Berapa? Beku je. Tak fantastik, tak realistik pun. Memang ada orang yang boleh buat papet. Dia boleh pandai dia tu, boleh suara pula, mulut tak gerak tapi suara macam keluar kat menentang tu. Macam dia sembang kan tu, masa dia bercakap, tapi bila dia diam, dengar kawan tu bercakap, suara keluar, suara daripada dia, tapi mulut dia tak bergerak, keluar suara. Dia gerakkan papet ni seolah-olah papet ni, patung ni yang bercakap. Itu pun kita rasa hebat dah. Allah, kita bercakap ni, kita rasa kita bercakap, yang tu lagi hebat. Apa dia? Kita tak rasa Allah yang bagi kita bercakap, tak rasa Allah yang bagi kita melihat, kita tak rasa Allah yang bagi kita mendengar. Untuk saya ngaji dalam bab nak merasai bab perbuatan Allah Ta'ala ni, untuk kita hadir hati ya kan. Apa dia? Jadi kita kena rasa macam kita ni, macam kita buat kerangan sekolah kebangsaan dulu. Apa dia? Saya sebuah basikal. Buat kerangan tu. Ini bukan saya sebuah basikal. Apa? Saya seorang manusia. Buat basikal boleh cerita. Saya asal daripada biji besi, di lombong orang di bawah tanah, ditapis melalui proses bubuh ialah ditapis, dilebur dalam api yang sangat panas, membentuk kepingan-kepingan, membentuk silinder. Setelah itu aku dikerat-kerat, dipotong, membentuk segitiga, membentuk rangka, dipasangkan tayar, tutek, sehingga jadilah aku sebuah basikal, dihias di kedai, dibubuh gambar bintang apa buah lampu. Orang beli kita apa tu, dipakai, kemudian dipakai bubuh tepi jalan, orang curi, bubuh bila cerita sebuah basikal kan. Habis-habis masuk barit, berkarat. Itulah pengakhiran hidupku sebagai sebuah basikal. Itu aku sebuah basikal. Kita bukan cerita basikal lah bodoh. Itu saja kita manusia. Aku daripada setitik mani. Kena sedar situ lah kan? Aku pun tak tahu macam mana boleh ada aku, tapi Allah yang takdirkan aku. Daripada sperm yang datang daripada ayahku, bermulanya penciptaanku untuk zahir di atas alam ni. Sebelum tu aku dalam ilmu dia, kekal abadi selamanya. Semua tu dalam ilmu dia dan iradah dia, yang tidak ada daya apa-apa pun dekat aku. Sampai sekarang ini pun sebenarnya tiada daya upaya pun ke aku, tapi aku duk rasa aku adalah aku. Betapa kufurnya dengan Tuhanku. Je syair ibadat bahasa-bahasa gitu kan. Inilah kita. Ini yang kata kita punya perjalanan tauhid ni terlalu jauh ni. Buat cerita basikal, menghayati cerita basikal lah. Cuma orang tak pernah duduk kebangsaan tak tahu lah kan. Tapi sekolah rendah saya tak tahu lah ada buat karangan macam tu. Sekolah rendah ada? Ada? Orang lalu buat karangan aku sebuah basikal ada? Ada? Tak pernah? Ke sekolah menengah? Sekolah menengah pun tak pernah? Sekolah rendah pun tak pernah? Bagus. Orang ni semua duduk pondok je. Mana ada buat karangan sekolah kebangsaan. So, aku sebuah basikal apa kan? Sekolah menengah. Zaman saya dulu sekolah menengah kan? Tak apa tu, saya bukan nak cerita buat karangan tu. Saya nak cerita nak bagi kenal aku siapa tu. Okey.
Jadi nak faham apa? Allah takbir semua. Kalau saya punya ibadat lalu kereta kontrol, satu kereta boleh kontrol tak? Boleh tak? Itu pun kona sana, kona sini, kona sana. Jenuh nak pandai. Kalau dua kereta, dua kontrol sekali boleh? 4 boleh? 4 kontrol. Ni satu, ni satu, ni satu, ni satu. Boleh? Mulut satu lagi. 50, 50, 500. Kita kat badan kita pun kita tak takbir apa yang ada kat kita. Satu kena faham, apa yang ada kat kita siapa takbir? Allah. La taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, kau jangan bagi ke aku, serah ke aku, uruskan apa yang ada ke aku walaupun sekelip mata. Kita urus jantung sekelip mata je macam mana? Mana mahu kita urus jantung? Bukan kita yang bagi gerak jantung kita. Apa rupa tu, kalau pam pun pek itu, atau kepek mapuh itu, pecah itu. Berapa lama nak pam? Tak mahu ya. Memang antara doa-doa perkataan para ulama kita, la takilni ila nafsi tarfata'in. Kau jangan serahkan aku untuk aku urus diri aku walaupun sekelip mata. Jadi apa? Semua urusanmu ya Allah. Untuk kita memang tak boleh nak tabir diri kita. Tu nak buat apa? Mengaku dan mengiktiraf dan sedarlah anta rabbi, anta khalaqtani. Tu je kita punya iman ni besar kali apa dia. Boleh mengiktiraf, boleh mengaku ke Allah Taala, sedar ke Allah Taala. Iman ni tu je iman. Dengar tu. Tapi walaupun tu je apa dia? Susah. Tak mana susah tu. Merapu. Kita tak buat, tak boleh nak tumpu. Mudah Allah Ta'ala bagi kita iman ni. Sebab bila iman macam ni, Masya Allah. Iman ni lah yang Nabi-Nabi Rasul datang kat kita untuk kita nak hasilkan. Pasal apa? Pasal nak datangkan kesedaran dan perasaan kan ke Allah Ta'ala. Perasaan apa? Dia jadikan aku, dia cipta aku, dia bagi rezeki kat aku, dia bagi hidup ni. Itu rasa macam raya haji lambat aja. Dia tengok tak apa hari dah. Ni duduk sini, sagi nak balik pula kat rumah pula dah. Sajalah saya sebut saya lah ni, saya buat cerita orang lain. Beringat ke lambat lagi nak sembelih. Tak apa hari dah. Esok tahu-tahu mati dah. Kita Masya Allah lalu lalai. Orang yang sentiasa hidup hati dia, dia takkan duduk yang kena lalai itu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita. Cuma lifestyle kita kena tukar lah. Nak tukar lifestyle tu lah. Baik. Syaitan macam ni, ni datang. Kalau selagi kita tak tukar lifestyle kita, ada zikir Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala, hati sentiasa hadir ke Allah Ta'ala, duk kena masuk syaitan je lah dalam hati. Syaitan masuk dalam hati macam mana? Bila dia takbir hati kita, dia duduk di hati, kepala otak kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita, semua pergi pada mahasiswa Allah. Hati bila ingat Allah, semua akan pergi ke Allah Ta'ala. Mata ke Allah, telinga ke Allah, tangan ke Allah, perut ke Allah, kemaluan ke Allah, semua ke Allah. Jadi fungsi dia apa? Hati. Baik pun hati, buruk pun hati. Jadi kena jaga hati. Kita selalu jaga apa? Jaga anggota je. Hati tak pernah kita latih pula tu, tak pernah belajar macam mana nak baikkan hati. Tak pernah buat benda-benda yang membaikkan hati dan menyebabkan hidupnya hati. Masalah kita paling besar dalam dunia ni apa dia? Itulah ni ya. Masalah hati mati dan kita tak jumpa doktor nak hidupkan hati kita. Tak jumpa. Doktor nak rawat hati sanubari kita tak jumpa. Macam mana? Itu tak jumpa. Dan nak rawat hati ni, keadaan dia apa? Iman. Jadi nak dapat iman mesti ada ilmu iman. Macam mana nak hasilkan iman tu? Tu. Ni kita dah belajar ilmu iman lah ni. Nak belajar ni, belajar ilmu iman lah. Belajar apa?
Nak belajar macam mana nak sedar perbuatan apa yang ada kat kita, Allah yang beri. Untuk ilmu dah ada, nak buat apa? Amalah hadirkanlah. Ya Allah, kau yang bagi aku boleh berjalan bergerak. Ni bangun tidur ni, kau je bangun tidur. Berapa kali dah ada sebut bangun tidur ni. Tapi duk tak perasan lagi dia yang bagi kita bangun. Ahyana dah jemu dah dengar. Jemu dengar tapi masih bodoh lagi. Saya sebut saya lah, saya bukan kata tuan. Nak sedar tu, bangun-bangun tidur tu. Tengok pukul 5 adalah itu kan. Alam ada ke tak? Jaga lah, contohlah pukul 5. Alam ke sabab yang kita susun untuk bangun tidur. Ya. Nak bangkit tu satu, tu pun syaitan satu dah. Syaitan duk mata satu. Nak bangkit tu pun selimut tak sampai 1 kilo tu pun. Tu kalau tak sampai 1 kilo, ada orang selimut 10 kilo ada. Memang payah nak tolak. Apa nak sebut, yang tu pun tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Jaga-jaga tengok tak. Awal hari pun 4.30. Aku 5 suku orang bangkit. Contoh macam mana? Itu nak bangkit. Iman macam mana? Bangun-bangun bukan iman dulu. Saya sebut saya lah, saya buat cerita lain ni. Bangun-bangun macam mana? Baru 4.30. Awal sikit ni. Tak lagi mula lelak pula. Duk macam tu, duk bodoh itu. Iman ni sepatutnya macam mana? Sedar je mana? Alhamdulillah dia bagi hidup aku. Itu buat macam mana? Boleh hidup ni peluang bangun awal ni. Boleh lah buat sikit bangun. Pergi bilik air. Gila buang boleh kencing pula macam mana? Dia yang apa ni? Keluar dia yang alhamdulillah. Tahhir qalbi minan nifaq. Bersihkan hati aku daripada sifat munafik. Wa hasin farji minal fawahish. Bersihkan kemaluan aku daripada benda-benda yang keji dan tercela. Apa? Allahu akbar. Buat dia pun min ghairi haulin minni wala quwwah. Sepanjang solat pun ingat apa? Allah. Fresh lagi ni. Fresh pun nak ingat macam-macam lah. Ingat hari ni nak pergi pasar, nak beli ikan, nak masak ni. Ni nak pergi ni, nak mencik kambing, mencik lembu, mencik sayur. Saya cari sawit, cari ni. Tak pun PKP tidur je lah lagi. Beri nasi lemak, roti canai. Pergi ke Allah tak je. Kita punya teruk kita, syaitan dia kacau sini. Ni dia kacau dalam bentuk ni sebagai satu misal. Gangguan kita dengan iblis syaitan ni macam mana? 24 jam dia ganggu kita. Makhluk pun tak ganggu kita 24 jam, tapi iblis ganggu kita 24 jam. Nafsu ganggu kita 24 jam. Kita je tak perasan kita punya nafsu. Kita je tak perasan yang syaitan sedang menguasai aku. Dia ada ilmu khas tu, nak pergi faham. Ni sekali lalu lah saya sebut. Ini ilmu tu dah lah, nak faham apa. Memang kita walaupun tak sembah selain pada Allah Ta'ala, tapi hati tak isbat Allah Ta'ala. Dengar perkataan tu. Walaupun kita tak sembah selain pada Allah Ta'ala, hati kita tak isbat Allah Ta'ala. Hati kita tak boleh full precaution ke Allah. Sedarkan Allah gitu. Allah gitu. Allah gitu. Allah tempat aku minta. Apa hajat kita ingat pada Allah Ta'ala. Susah. Susah. Saya kata susah tu, saya rasa susah. Tuan-tuan rasa senang, alhamdulillah. Allah, tolong doa untuk saya hati lah. Saya rasa susah. Saya rasa susah. Lagi saya nak ke depan, lagi saya rasa banyak halangan. Lagi saya ke depan, lagi saya rasa banyak halangan. Lagi nak ke depan, lagi saya rasa banyak halangan. Tuan-tuan tak apa, tak ada halangan apa pun. Ada ustaz ni, itu pun payah. Tolong doa untuk saya. Doa untuk saya. Jadi antara dia akan rosakkan ni, apa dia? Tuhan ni tak henti-hentilah kerjanya, semua dia urus. Memang Allah Ta'ala urus semua. Tu dalam Quran tu, kulla yawmin huwa fi sya'n. Sikit soalan ni. Kalau Allah Ta'ala dia urus semua langit bumi, cuba cerita sikit dengan spesifik. Sekarang Allah Ta'ala buat apa? Kadang-kadang soalan mudah begitu, kita tak pandai jawab. Allah Ta'ala buat apa sekarang? Cik Allah lah. Tak tahu. Ya Allah. Ni, kita kadang kita tak faham tu yang kita tak kerti nak jawab tu. Sekarang Allah Ta'ala buat apa?
dunia ni dia betul. Ada orang dia. Macam bertanya saya, Ustaz apa? Ustaz ni mengajar. Nanti saya apa? Dalam saya bukan apa. Mana yang dia? Betul dah lah tu. Apa orang Ta'ala buat sekarang? Sekarang orang Ta'ala buat bagi saya soal. Soal tuan-tuan tak kerti nak jawab. Tu orang Ta'ala buat sekarang. Pasti Allah tak jawab. Itulah orang Ta'ala buat sekarang. Tu pun sebahagian daripada apa dia buat. Ni matahari duk terbit, bumi duk pusing, burung, pokok, semua urusan dia. Nak sebut terlalu banyak. Tapi kalau orang tanya apa orang Ta'ala buat sekarang? Tu yang kalau ni sebab orang tanya, orang Ta'ala buat sekarang. Hang bertanya, dah aku nak berjawab. Tu orang Ta'ala buat sekarang. Oh, pandai hang. Memanglah. Itu apa lagi? Cuma nak sedarkan tu perbuatan Allah Ta'ala. Oh, tu kan. Dia bukan benda cerita je. Dia nak bagi masuk alam hati. Ya Allah, la ilaha. Orang yang faham perjalanan ni dia tu, pada dia hati hadir zikir kepada Allah, inilah benda lazat. Ya Allah, kau hidup aku. Macam mana jantung aku? Aku pun tak tahu jantung aku boleh fungsi macam mana. Tapi dia boleh. Macam mana dia boleh ada bentuk macam tu, ada injap, ada saluran macam tu. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Kau bagi semua sihat lagi, alhamdulillah. Kecil manis tak ada, jantung tak ada, kolesterol tak ada. Apa kecil masam tak ada, darah tinggi tak ada lah. Saya sebut saya ni, siapa cerita orang lain ni? La ilaha. Melantak kuat juga kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau kena penyakit pula, semua ni aku melantak lebih ni, satu aku jadi penyakit macam ni. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sumpama itulah. Satu kalau ikut kita punya urusan dengan Allah Ta'ala ni ada je, cuma kita apa aku nak buat, apa aku nak buat. Pasal kita tak tahu macam mana jalan-jalan untuk hidup dengan hati. Pasal bila hati ni tak hidup, dia tak tahu nak buat apa. Orang hati yang hidup macam mana? Alamak, tak tahu nak buat apa. Tak berhenti-henti perbuatan kita untuk kita nak sedarkan Allah sedang mengurus kita. La ilaha illallah. La ilaha. Itu contoh dalam keadaan zikir. Kalau ada tugasan kita buat penukang ke apa ke, masak ke, potong bawang, beli barang ke, nak beli sarapan pagi ni kena naik motor ke, start je. La ilaha illallah. La ilaha. Dia yang mudahkan aku buat kenderaan ni, dia yang hidupkan kenderaan aku, La ilaha illallah. Nak halusi rasa semua tu datang pada Allah Ta'ala tu. Nak datang dengan hati ni sentiasa tu perasan dengan Allah Ta'ala. Saya ngaji ada guru sebut nak full precaution kita ke Allah Ta'ala, sentiasa fokus pada dia, tawajuh kat dia tu. Allah maksud ni, Allah ni maksud kita ni. Oh, hak tu susah. Jalan sakit lutut pun datang. La ilaha. Ya Allah, engkau bagi juga sampai walaupun sakit lutut. Hadza Allah ka fadl saya. Ni semua limpahmu ya Allah. La ilaha. Sakit lutut tu ingat Allah Ta'ala. Oh best. Kami tak sakit lutut tak ingat Allah Ta'ala kan. Itu kacau. Baik. Itu nisbah takbir. Allah Ta'ala memang semua dia takbir. Dan sentiasa ada urusan dia. Macam mana boleh tak ada urusan dia? Selagi ada makhluk, semua makhluk ni takbiran dia. Baik, lepas tu dia datang lagi kacau. Jika dikata oleh syaitan, wah teruklah Tuhan bekerja banyak, tak berhenti-henti. Tak berhenti-henti bukan lepas satu-satu. Semua urusan dia, lepas satu, bukan lepas satu. Semua urusan dia. Kan? Jawabnya, Tuhan tidak ada padanya teruk dan penat dan letih dan susah dan payah. Kerana teruk, penat, letih, susah, payah itu sifat yang baru. Kalau Quran sebut macam mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma
walam ya'ya bi khalqihinna. Dia tak pernah walam ya'ya. Apa maknanya? Ya'ya. Dia tak pernah letih, tak pernah lesu lelah untuk mencipta dan mengurus langit bumi dan apa antara kedua. Walam ya'ya bi khalqihinna. Tak, bukan jadi apa istilah bahasa kita, tak jadi penat lelah. Tak habis. Kalau dia penat lelah, saat kita tertidur dia letih, macam mana? Jahannam lah bumi ni, jahannam lah. Tak, tu yang la ta'khudhuhu sinatu ngantuk, tidak tidur, tidak ngantuk, tidak tidur. Subhanallah. Betul macam mana? Betul nak buat apa? Allahuma'i, Allah syahidi, dia nazirun ilayya. Kat kita punya tugas, Allah bersama aku, Allah duduk melihat aku, dia menyaksi aku. Apa yang ada pada aku ni semua anugerah dia. Aku bergerak ni pun dia yang beri daya upaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak hidupkan hati macam ni. Inilah iman. Inilah iman. Baik. Maka jika Tuhan itu teruk, penat, letih, susah, payah, nescaya semacamlah dengan yang baru, itu mustahilnya. Subhanallah. Telah terdahulu sebutnya bab tu. Tak mana dahulu sebut, tak wajib Tuhan itu mukhalafah lil hawadis. Jadi jalan kita nak bagi gangguan syaitan ni hilang macam mana supaya kita tak ikut syaitan. Larangan ada kepada Allah Ta'ala apa dia? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Apa jejak langkah syaitan? Lupa ke Allah Ta'ala. Itu jejak langkah syaitan. Sebagian kata ulama, apa dia jejak langkah syaitan? Lupa ke Allah Ta'ala. Jadi macam mana jangan ikut langkah syaitan? Ingat Allah Ta'ala. Dan ingat pun untuk apa? Hadir hati ke Allah Ta'ala, isbat Allah Ta'ala. Jadi ilmu iman kita duk belajar ni nak buat apa? Praktikkan ilmu iman tu. Apa ilmu iman? Ilmu nak dapat iman. Nak beras tak jadi nasi, melainkan kena masak. Betul lah kan? Kena ada apinya, kena ada tonggasnya, kena ada dapurnya, kena ada periuknya, kena ada airnya, baru beras boleh selesai. Betul? Kalau tak ambil beras, tak ambil periuk, tak ambil air basuh letak, kalau api tak payah suruh api lah, elektrik tak tekan suri agak-agak masak nasi lah. Tak mahu je. Sama ilmu iman. Macam mana nak dapat iman? Iman tak dapat dijual beli, iman tak diwarisi, iman kena diikhtiari. Ikhtiar. Memang Allah bagi iman, Allah bagi taufik hidayat. Kena cari sabab taufik, sabab hidayat. Kena cari sabab rahmat. Yang ni jarang orang sebut. Memang Allah bagi hidayat, Allah bagi taufik. Sabab hidayat, sabit taufik ditaklif kat kita. Bahkan taklif besar kat kita, cari sabab taufik hidayat, sabab rahmat, sabab dapat iman. Ditaklif sebesar-besarnya pada kita untuk dapat iman, dapat taufik hidayat pada Allah Ta'ala. Rezeki, memang Allah Ta'ala dia yang bagi rezeki. Tak payah ajar rezeki. Semua orang pakai cari rezeki dan usaha bersungguh-sungguh cari rezeki. Sedangkan Allah Ta'ala dah jamin rezeki. Iman Allah Ta'ala tak jamin. Ditaklif kita cari iman, kita tak usaha cari iman, tawakal bak iman. Tengok bangang yang kita. Betul kan kita bangang kan? Tuan-tuan tak apalah semua ahli-ahli tauhid apa. Saya sebut saya lah ni, bukan saya beritahu orang lain bangang. Tuan-tuan rasa kat tuan-tuan pun nasib baik lah. Siapa lah macam saya? Apa dia? Aku bangang. Sudah saya ngaji tutup guru ajar apa dia? Bagi kita boleh iktiraf diri kita, aku ni salah, aku ni bangang, aku ni bodoh, aku ni jahat. Mengakulah dengan Allah Ta'ala yang kita kenal diri kita siapa, yang dengan itu kita tak jalinkan hubungan dia, kita rasa kita berdosa dan salah Allah Ta'ala. Mengaku je lah. Mengaku je. Misal kita dengan belajar macam ni, nak sebut macam tu lah, tu kata tu. Rezeki memang Allah Ta'ala bagi rezeki. Okey, carilah. Cari. Bahkan jihad. Setiap hari jihad cari rezeki. Makan pagi, tengah hari, siang, malam.
Saya lapor ambil air mancuh, ni cari susu, gula, apa ten, skepe, apa susu, cari biskut, cok pisang, apa cari semua dan nasi ni, lauk lagi, ikan, ayam, daging, masak bawang, tak bawang, semua berkisah semua. Tapi bab iman tak berkisah kan. Iman orang Ta'ala beri, taufik hidayah orang Ta'ala punya, rezeki orang Ta'ala punya. Kenapa pandai cari rezeki tak pandai cari iman? Sikit persoalannya tu lah. Jadi kena betul cari hidup kita. Apa dia? Patutnya mujahadah besar kita untuk cari iman. Hadana Allah ila siratal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Mudahkan ya Allah nak lalu perjalanan ni. Misal perjalanan ni terlalu susah sebenarnya. Dia terlalu susah siapa? Nafsu tak suka. Cari rezeki susah. Memang ada orang susah nak cari rezeki. Tambah PKP ni, duduk pasar-pasar satu ni. Tapi macam mana pun susah-susah hidup lagi tak? Ada makan minum lagi tak? Walaupun tak boleh rumah banglo, tak boleh makan apa sedap hari-hari, tapi boleh makan lagi tak? Ada orang bagi bantuan lagi tak? Okey, ada lagi. Tapi iman macam mana? Iman tak dapat beri. Kau tak belajar, kau tak belajar, tak bersungguh, tak usahakan, tak buat sabab, tak dapat iman. Padahal sabab iman lagi senang daripada sabab rezeki. Apa sabab iman? Ngaji satu hal kan. Betul apa? Ingat aja kau bayar. Ingat aja. Saya mengaji ada tutur sebut itu, kita macam kena sepak. Betul kan. Iman ni bukan gaduh naik gunung. Ingat aja. Yad karo. Apa dia? Ingatlah. Alah, payah apa? Itulah iman. Memanglah senang. Ni hidup. Allah hidupkan aku. Iman lah tu. Itulah iman. Makan nasi, kena ambil nasi. Kena beli, keluar duit lah tu. Iman mana? Allah bagi rezeki, Allah bagi dekat aku, la haula wala quwwata illa billah. Itulah iman. Iman ni sedar ke Allah Ta'ala je. Saja nak bagi dalam benak fikiran kita, iman bukan benda susah. Iman benda senang. Apa dia iman? Ingat Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, realize ke Allah Ta'ala. Itu je. Recognize Allah Ta'ala. Itu bahasa saya selalu sebut lah. Recognize Allah Ta'ala, Allah takbir orang urus kita. Recognize Allah Ta'ala. Lepas tu kita realize ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, precaution ke Allah Ta'ala. Allah lihat aku. Itu ni sebab kita rasa dia pihak ketiga lihat kita. Untuk apa? Ni apa? Ya Allah, kau sedarkan aku pihak pertama ni. Aku makhlukmu, kau yang hidupkan aku, kau beri kedekat aku. La ilaha illallah. Di luar semayang macam tu, semayang lagi kita boleh dapat. Kita berjalan pun, la ilaha illallah, kau beri jalan. Kau boleh bagi aku melihat lagi, mendengar lagi. La ilaha illallah. Luar semayang tu ingat macam tu, semayang lagi Allahu Akbar. Ya Allah, kau yang bagi aku boleh berdiri, aku boleh semayang ni, aku boleh baca lagi, aku ingat lagi Fatihah, ingat lagi surah la ilaha illallah. Baca, buat. Hati tu nak boleh hidup dan sedar. Iman. Ada Allah. Kalau kita tak biasa, memang dia jadi bercelagu, sibuk sikit. Tapi kalau orang yang dah mahir macam mana? Itulah benda yang paling senang sekali. Lupa Allah Ta'ala tu pula susah. Macam mana boleh lupa Allah Ta'ala? Lupa tu susah. Tapi dia dah lalui rintangan yang hebat lah, dah mujahadah semua. Sebab misal kita nak cari rezeki mula-mula susah. Dah tahu jalan cari rezeki senang. Nah, bahkan tak payah mikir lah rezeki ni. Duit dah juta-juta lah. Ada susah. Apa susah? Semua ada kan. Memang tak susah lah. Pasal apa? Dah susah payah dulu. Iman pun sama. Dah susah payah dulu. Dah zikir, dah mengaji, dah faham, dah mujahadah. Jangan. Apa payah iman? Ingat Allah Ta'ala je. Apa payah? Saya taklah macam tu lagi. Saya tak lagi. Tengok tutup guru saya duk mengaji, memang tengok tak payah pun.
Saya pergi India, tutup guru cerita bab iman ni sambil makan sirih ya. Duduk je ni. Jahat karo. Semua kedekat ni Allah Ta'ala yang beri. Doa Allah patut sirih. Kunyah sirih ya. Sambil kunyah sirih ya. Ambil bukan. Apa dia iman? Ingat Allah Ta'ala lah, kata dia. Tak payah. Bahasa mudah kita lah kan. Ingat Allah Ta'ala ya, kata dia. Dapatlah iman. Ni dia tak ingat. Dia tak sedar ke dia. Dia makan sirih, dia sedar sirih ya. Contohlah kan. Dia makan nasi, oh sedap ni. Oh sedap ni. Apa? Roti canai sarang burung, telur sarang, apa ni? Nama tak sebut, tak erti dah sebut dah. Roti canai apa lagi? Roti bom tak bom, contoh lah kan. Macam mana? Oh sedap ni ya. Memang dibuat sedap ni. Dengan besar dia, dengan garing dia, kuah dia, dengan dal dia, dengan pedas dia. Oh yang ni sedap sungguh lah. Duk kira sedap je, Allah lupa. Nah, iman dia tu mana? Macam mana lah kuah dal ni boleh masuk dalam ni? Ada orang tolong tanam gandum untuk buat tepung kita. Tu iman. Nak sedar tu susah. Besar tak tipu daya syaitan? Besar tak tipu daya dia? Tipu daya dia besar, tapi terlalu dhaif. Quran kata wa inna kaida syaitani kada dhaifa. Tipu daya syaitan dhaif. Walaupun dhaif, apa masalah dia? Susah. Susah siapa? Ada Tok Su. Ada Tok Su mana? Malas. Habis malas ni, habis kerja kita. Tok Tan dengan Tok Leh ni, dia main dengan Tok Su malah ni. Tu kaedah malah apa? Saya pernah ajar. Ada satu doa saya sebut selalu kan. Macam mana? Nak lawan malas? Nak doa? Nak? Tak nak? Kalau orang Nabi saya dengar saya ngajar tu, dia gelak saya dah kan. Nak doa supaya jangan malas? Nak? Boleh tak tahu? Oi, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Itulah ubat malas. Bahasa syariat apa dia? Mujahadah. Bahasa Melayu paksa lah. Apa ubat malas? Paksa. Nak sarapan apa? Malas nak pergi kedai. Untuk lapar macam mana? Pergi juga lah. Lagi lapar pula. Apa? Allahumma paksa. Itu aja. Paksa. Ni apa tak ingat Allah Ta'ala, payah sangat ni. La ilaha illallah. La ilaha. Allahumma paksa. Jadi paksa itulah bahasanya mujahadah. Mujahadah tu susah. Mujahadah tu susah. Ada Allah. Saja saya sebut waktu sikit pasal antara kita mengaji ni, nak buat apa semua ni mengaji ni? Nak dapatkan iman. Ilmu dah ada dah. Buat tauhid lepas dah. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Tu pun dengar. Tak amal, lebur gitu. Habis. Jadi bodoh oleh macam tak nak belajar. Padahal belajar dah, pandai dah tu. Tapi apa masalah kita? Kita tak spend ni, kita tak guna, kita tak belanja, kita tak pakai. Kalau kita pakai Allah tauhid zat je nah. Allah dia wujud, aku tak ada. Dia yang wujudkan aku. Langit bumi ni la ilaha illallah. La maujuda illallah. Sifat aku hidup. Mana pula aku hidup? Huwa hayyu. Huwal hayyu. Dia saja hidup, aku tak hidup. Ni hidup ni, dia yang bagi hidup. La ilaha illallah. Ni makan minum ni, huwar razzaq. La ilaha illallah. Wa al-mu'ti al-mannan. Ni dah bagi boleh faham macam ni. Al-Fattah. La ilaha. Dan telah mudah kita waktu. Nak berjihad situ susah. Hidup kita susah kali atau bukan susah cari rezeki. Tak. Kalau susah cari rezeki, semua Nabi Rasul datang ajar cari rezeki. Tak ada seorang Nabi Rasul datang mari kat dunia ajar cari rezeki. Fokus dia rezeki je tak. Semua Nabi Rasul datang ajar siapa? Cari iman.
La ilaha illallah. Apa pahaman la ilaha illallah? Tauhid. Tauhid. Tauhid apa? Zat, sifat, afal, milik. Tak ada apa yang aku semua milik dia. Adakah aku ni amanah? Mana nak kena pegang, mana nak kena simpan, mana nak kena belanja, mana nak kena tolong. Mana yang boleh pegang, mana boleh ambil, mana tak boleh ambil. Oh. Baik. Dan sesungguhnya, baik, yang ni satu sudut nak hati sedar kau salah. Kat kita, yang ni selanjutnya kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, dah tauhid dengan Allah Ta'ala. Ke Allah tu siapa Allah? Allah saja milik quwwah. Kita tak ada quwwah. Lepas tu kita ni tunggu je lah apa Allah Ta'ala takdir kita. Siapa dia ajar gitu? Nabi mana ajar gitu? Tok guru mana ajar gitu? Wali mana ajar gitu? Kekuali. Tu dia kata sesungguhnya dibangsakan bagi kita tatkala kita bekerja itu usaha dan ikhtiar. Sambung situ lah. InsyaAllah. Jadi hari ini kita cuti lah. Cuti tu kat sini kita cuti. Lepas hari tasyrik esok kita mula. Hari tasyrik tu apa? Pandai-pandai lah atur masing-masing kan. Dah bila dah tak mengaji kadang satu mengaji sambil tu ada nasihat macam itulah. Kita break sikit. Ada urusan pula nak kena selesai. Mula nanti lepas hari tasyrik. Akan dimaklumkan lah. Apa? Umum hari tasyrik ni, raya ni kata ada setengah hari Selasa, hari Rabu kan. Raya pun tak pasti kan. Kalau ikut disebah tak nampak anak bulan, hari Rabu lah raya. Tu pun ada yang kata raya ni, dia kata apa? Mana saya tengok? Dia kata apa? Perlis, Kedah. Satu lagi. Raya hari Rabu. Only. Yang lain semua raya hari Selasa. Ada hari lain pula. Tak tahu lah, ada orang cerita itu betul tak betul, tak tahu lah. Tak ada dengar itu. Tak ada udali pun. Duk cerita COVID ni. Nak sebut yang tu lah, hari tasyrik tu. Akan dimaklumkan nanti. Di bawah kita kalau kata hari Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Ahad tu memang lah, insyaAllah. Sabtu tengok ada urusan nak kena hantar, tak hantar anak apa ikut. Ahad tu ada, insyaAllah. Situ dulu, sambung nanti. Dan sesungguhnya soal kalau ada. Kita belajar hari ni banyak cerita gangguan syaitan lah. Dan sikit gangguan toksu. Ubat dia apa? Allahumma paksa. Itu jangan lupa mati. Lain kali saya tanya jangan lupa bodoh itu. Doa nak pergi rajin macam mana? Allahumma paksa. Janganlah Allahumma paksa, bodoh bukan macam tu paksa dia. Dia apa? Kau kena mujahadah, kau kena pergi buat, pergi baca Quran, pergi baca selawat. Malas lah. Kau pegang, kau baca ke Allah. Paksa ya. Macam mana kita nak pergi sembahyang, malas. Paksa ya, gagah ya. Lutut sakit tak mau pergi ngaji, paksa je. Memang macam tu kan? Macam Allah ya? Ya. Haji Dollah memang ya. Kalau nak kira tak mau datang kan memang tak mau datang dah. Jadi macam mana boleh datang? Okey, yes. Clear, Haji Dollah clear. Seronok lagi Haji Dollah tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma